Ni yang kena jaga waktu dekat raya korban ni. Geng-geng beli lembu tu kena beli elok. Nah, cara nak korban kalau benda besar macam tu, benda besar boleh pindah. Nah, salah satu cara dia minta izin dekat tuan tanah. Kalau jual beli tu berlaku dalam tanah tuan tu, tanah tuan lembu tu lah, maka kita minta izin tuan tanah untuk letak lembu tu kat tanah tu. Ataupun hak jual tu bagi izin terus. Lagi mudah. Nah, hak tukang jual tu, tuan lembu tu, dia bagi izin, aku izin hang letak lembu letak lembu ni dekat sini. Barulah kira qabat. Dia faham nah? Bila kita terima saya beli lembu ni, lepas tu saya minta izin letak lembu ni dalam kawasan ni, dekat tempat ni. Tempat dia tu lah. Tu kalau beli kat tempat dia lah. Kalau bukan tempat dia, izin dia tak payah lah. Dah bukan tempat dia. Nah, bukan tanah dia pun. Jual tepi highway tu lah. Nah, pasang kemah jual lembu tepi highway tu. Tu kan tanah dia pun. Nak. Orang jual buah pelam harum manis, depa jual lembu tu dekat raya korban ni. Nah. Mai kelas nak ambil mana. Jadi kalau tanah dia ni, masalah tanah dia. Kalau tanah dia kena minta izin. Tidak, tak nama korban. Bila tak nama korban, dia tak pindah milik. Bila waktu wajib fitrah, jatuh matahari akhir Ramadan. Tu jangan lupa. Waktu wajib fitrah ni iaitulah jatuh matahari ataupun kita kata terbenam matahari akhir Ramadan. Hak tu orang panggil waktu wajib fitrah. Lah ni nak buat keluar dulu. Nak buat keluar dulu sebelum daripada jatuh matahari tu buat keluar lah. 3 hari lagi nak raya. Puasa pun ada lagi 3 hari lagi nak puasa. Nak buat keluar siap dah. Nah, bolehkah? Boleh. Tu yang dia kata harus kita segerakan. Nah, takjil. Kalau dalam istilah zakat ni, takjil orang panggil menyegerakan zakat. Nah, tak ada masalah apa. Boleh. Nah, dia kira gitulah kita duk abang dah. Tiap-tiap kewajipan yang bersangkut paut dengan 2 sebab. Nah, tiap-tiap kewajipan yang bersangkut paut dengan 2 sebab, apabila dapat sebab yang pertama, harus mengerjakannya. Jangan lupa. Apabila dapat sebab yang pertama, harus mengerjakannya. Lah ni fitrah ni, kewajipan dia 2 sebab kan? 2 sebab. Sebab yang pertama, hidup Ramadan. Sebab yang kedua, hidup dekat Syawal. Jadi bila kita dapat sebab yang pertama, mana? Hidup dalam bulan Ramadan, maka harus kita nak segerakan. Boleh, tak ada masalah. Kot tu. Cuma sagi development masalah tu lah, bila segera ni tengok-tengok mati. Nampak ke nak? Boleh tak nak ambil balik? Nak cerita hak tu lah. Sebab bila dia mati sebelum daripada masuk Syawal, maksud dia tak wajib pun fitrah, tapi dia buat keluar lah. Dah buat keluar dah, boleh tak nak ambil balik? Waris nak pergi ambil balik. Kami nak paraik orang 7 hari tu. Tu yang blok masalah ni. Boleh faham lah. Sebelum ni kita dah bincang dah, memang boleh untuk kita keluarkan awal. Contoh dia kata apa? Seperti diberi fitrah dalam bulan Ramadan. Dia bagi fitrah tu dalam bulan Ramadan. Apalah sebab dia dah dapat sebab yang pertama, iaitulah hidup dalam bulan Ramadan. Jadi dia buat keluar fitrah walaupun di awal malam. Di awal malam sehari bulan Ramadan. Awal malam tu, esok Ramadan. Malam ni malam Ramadan lah orang panggil ni. Malam puasa ni. Tarawih dah malam ni. Dia buat keluar siap-siap dah fitrah tu. Walaupun macam tu boleh, tak ada masalah.
dan sebelum jatuh matahari akhir Ramadan. Nah, sebelum jatuh matahari akhir Ramadan, maksudnya sebelum masuk waktu wajib. Tak ada masuk waktu wajib lagi, dia duduk dalam bulan Ramadan lagi, dia nak bagi fitrah harus. Nah, haruslah. Maka iaitu disegerakan tu harus dan sahnya fitrah tu. Nah, harus dan sahnya fitrah tu diterima oleh mustahaknya. Nah, orang yang layak fitrah lah. Mustahak ni orang hak layak tu. Asnah yang 8 tu lah, tu cerita. Nah, nanti kita pergi ke depan, nanti dia akan cerita satu-satu asnah tu. Nah, fakir kan, miskin kan, boleh nak terima dah. Tak ada buat ni takkan nak bagi, tunggulah. Nah, tunggu bagi habis Ramadan. Tunggu habis Ramadan dia bagi ke orang lain. Jadi boleh, tak ada masalah. Nah, dalam bulan Ramadan lagi pun boleh dah kita si asnaf tu dia nak terima, tak ada masalah. Maka jadilah fitrah yang diterima dan diqabat. Dan ni orang panggil atas tafsir. Qabat tu boleh terima lah. Sebab yang maksud kata diterima kat sini, maksud dia qabat. Qabat ni apa dia? Terima dengan perbuatan. Tu orang panggil qabat. Kita terima dengan perbuatan. Ni dia kena pi dalam bab muamalah lah. Kalau kata qabul pun terima juga, tapi hak tu terima dengan perkataan. Saya beli gitu lah, terima dah. Nah, saya terima, saya beli. Nah, tu orang panggil terima dengan perkataan, hak tu orang panggil qabul. Kalau qabat dia terima dengan perbuatan. Bab qabat ni yang nak kena jaga sungguh ni, sebab bab qabul khilaf. Nah, tapi bab qabat, nah, dia kena jaga sungguh. Kalau qabat ni, kalau benda tu kecil, padan kita pegang tu qabat lah. Faham tak? Kita pergi beli air mineral. Nah, jadi bila dia suruh kita pegang tu qabat lah. Benda kecil. Dia ada gini. Dia ada dua benda. Bila sebut bab qabat ni, dua benda. Satu nama dia mangkul, satu nama dia ghairul mangkul. Mangkul ni maksud dia boleh pindah. Macam botol air ni kita boleh pindah. Hak mangkul ni pula dia pecah dua pula. Dia ada hak kecil, dia ada hak besar. Kalaulah benda boleh pindah tu kecil, kita qabat tu kita pegang tu lah. Macam orang mai bagi fitrah kat kita. Nah, orang bagi fitrah kat kita ni, dia bagi kita kata segantang ataupun dia bagi RM7. Kita pegang tu qabat dah. Boleh faham dah? Sebab dia benda kecil. Tapi kalau benda hak boleh pindah, besar benda tu. Hak ni dia payah sikit. Besar ni maksud dia kita nak tanggung pun tak boleh. Nah, macam kita beli lembu. Lembu tu besar Nah, lembu tu bukan boleh duk dia takat pegang tu kira qabat dah. Ni yang kena jaga waktu dekat raya korban ni. Geng-geng beli lembu tu kena beli elok. Nah, cara nak qabat kalau benda besar macam tu, benda besar boleh pindah. Nah, salah satu cara dia minta izin dekat tuan tanah. Kalau jual beli tu berlaku dalam tanah tuan lembu tu lah, maka kita minta izin tuan tanah untuk letak lembu tu kat tanah tu. Ataupun hak jual tu bagi izin terus. Lagi mudah. Nah, hak tukang jual tu, tuan lembu tu, dia bagi izin, aku izin hang letak lembu ni dekat sini. Barulah kira qabat. Dia faham nah? Bila kita terima saya beli lembu ni, lepas tu saya minta izin letak lembu ni dalam kawasan ni, dekat tempat ni. Tempat dia tu lah. Tu kalau beli kat tempat dia lah. Kalau bukan tempat dia izin, dia tak payah lah. Dah bukan tempat dia.
Nah, bukan tanah dia pun. Jual tepi highway tu lah. Nah, pasang kemah jual lembu tepi highway tu. Tu kan tanah dia pun. Nak. Orang jual buah pelam harum manis, depa jual lembu tu dekat raya korban ni. Nah. Mai kelas. Nak ambil mana? Jadi kalau tanah dia, ni masalah tanah dia. Kalau tanah dia kena minta izin. Tidak tak nama korban. Bila tak nama korban, dia tak pindah milik. Bila tak pindah milik, nah, kita lembu tu bukan milik kita lagi. Bila bukan milik kita tak boleh nak tasarruf. Bila tak boleh nak tasarruf, nak kendali, tak boleh nak buat korban, mana lembu orang. Bukan lembu kita. Tu. Ataupun cara yang kedua, nah, kita terima tu, kita muat atas lori, buat keluar daripada tanah dia. Tak apa. Sama terima tu, start lori, keluar daripada tanah dia. Hak tu barulah kira korban. Ni kita terima, nah, lembu duk biar tu tak ada minta izin nak letak dalam tanah dia pun. Tak ada nak buat keluar daripada tanah dia tu. Lepas tu duk pergi menyembang pula. Sagi keluar daripada majlis akad lah, pisah tak apa, aku nak pergi kedai lah. Lagi baru ambil lembu pula, tak ada minta izin, tak dekat apa, dekat tuan tanah tu untuk letak dalam tanah dia, jahanam dah. Nah, dia beli itu masalah tu. Nah, dia tak berpindah milik. Bila tak berpindah milik, masalah. Nah, kita nak kendali itu tak boleh. Kita nak buat apa tak boleh. Nah, sebab tu ada setengah kitab tu, saya baru beli risalah korban yang dikarang, yang dihimpun oleh ustaz daripada Kelantan tu, bagus. Kitab tu dia cerita sekali dengan cara beli lembu kali. Senang. Bukan kita dekat korban saja, pasal kita nak kena beli lembu. Jadi banyak orang ni dia tak tahu masalah korban ni. Benda yang tak boleh pindah, benda yang tak boleh pindah macam tanah, rumah tu mana boleh pindah. Takkan nak beli rumah, nak angkat rumah pula, angkat pergi letak luar, nak letak mana, angkat jahanam habis, nak angkat pun tak boleh dah rumah tu. Nah, jenis tanah mana boleh dah. Nah, kita beli tanah dua relung, mana boleh pindah. Maka hak ni padan dengan buang benda-benda ataupun barang-barang penjual, cukup lah. Tu cara korban dia. Nah, buang semua apa benda hak dia tak mau jual ke apa kan, ataupun barang-barang dia lah. Nah, ada yang kata pi letak sikit, pi tebah sikit, letak tanda sikit, jadi kira macam korban tu, kira korban. Habis nah. Tu maksud dia korban. Saja ceritalah tak bab fitrah ni tak apa, kita pegang gitu cukup dah. Korban lah tu. Bab fitrah ni, tapi kalau bab lain tu, bab lembu, bab tu dia lain sikit masalah tu korban.